Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Miss Asha dan juga rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang rasuah. Ahli kumpulan yang terlibat dengan pembentangan rasuah ini terdiri daripada 6 orang, iaitu Afiq Firdaus bin Azhar, Ismati binti Muhammad Abdullah, iaitu saya sendiri selaku ketua kumpulan. Seterusnya Muhammad Rizwan bin Abdul Rashid, Nur Nabila binti Rusli, Siti Novara Farisha binti Muhammad Nafi dan juga Wan Azizi bin Wan Abdullah. Dalam topik ini kita akan mempelajari tentang pengenalan atau punca-punca berlakunya permasalahan rasuah, kajian kes yang bertepatan fakta. Seterusnya mempelajari dua sudut pandangan agama yang berbeza, iaitu melalui pandangan agama Islam dan juga pandangan agama Kristian terhadap rasuah, serta kesimpulan dan penutup. Sebelum saya membahaskan yang lebih mendalam tentang rasuah, apakah yang anda semua tahu tentang rasuah tersebut? Adakah ianya berkaitan wang? Adakah ia berkaitan dengan salah laku jenayah? Ataupun ia adalah salah di sisi agama? Terdapat banyak persoalan bermain di minda. Jadi marilah kita bersama-sama mempelajari tentang rasuah ini dengan lebih mendalam sehingga ke akar bumi. Rasuah ialah salah laku jenayah yang merupakan kesalahan di sisi undang-undang. Rasuah melibatkan dua pihak tertentu, iaitu pihak penerima dan juga pihak pemberi suapan. Apa pula yang dikaitkan dengan suapan? Suapan ialah sesuatu bentuk bayaran yang melibatkan wang, fee, hadiah dan lain-lain. Suapan juga berfungsi sebagai cara penyelesaian masalah yang paling cepat dan juga mudah, tetapi salah di sisi undang-undang dan agama. Mereka kebanyakannya menggunakan rasuah ini sebagai salah satu cara penyelesaian yang paling mudah dengan cara menyelesaikan hutang seperti komisen dan juga rebate. Punca-punca terjadi rasuah ini terjadi akibat daripada sifat integriti seseorang yang lemah. Kebiasaannya, golongan seperti inilah yang akan memiliki wang dengan cara yang tamak, sekaligus akan melahirkan seseorang insan ataupun seseorang individu yang tidak amanah dalam melakukan tugas. Seterusnya, kawalan dalaman organisasi dan juga kelemahan sistem yang tidak teratur ataupun tidak terapi penjagaannya juga menjadi salah satu faktor utama penyumbang besar kepada rasuah. Saban hari, jenayah rasuah bukan lagi satu perkara yang asing dan peningkatannya dalam statistik semakin meningkat serta membimbangkan. Dalam konteks rasuah ini, pelakunya bukan sahaja orang biasa yang bergelar penjawat awam maupun swasta, tetapi ia juga melibatkan mereka yang berstatus VVIP dan orang-orang kenamaan. Malahan, perkara ini sudah menjadi kebiasaan kerana mereka mempunyai wang dan juga status. Antara contoh tumbuk rusuk ataupun rasuah ini ialah seperti wang suap, wang sogok, tips, korupsi dan lain-lain. Kesalahan jenayah rasuah ini akan disabitkan sama rata antara pihak pemberi dengan pihak penerima rasuah, di mana hukumannya adalah denda antara RM10,000 sehingga RM100,000 atau penjara tidak lebih daripada 2 tahun dan tidak lebih daripada 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Mengikut statistik tangkapan kes rasuah oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), jenayah rasuah semakin meningkat setiap tahun, di mana bilangan kes tangkapan rasuah pada tahun 2021 ialah 851 kes dan pada awal tahun 2022 terdapat sebanyak 243 kes. Hampir setiap hari kita dikejutkan dengan satu demi satu pendedahan kes rasuah yang telah pun dilaporkan oleh pihak media. Sekaligus ianya membuktikan bahawa gejala itu masih lagi menular di dalam masyarakat kita dan juga masih lagi belum ditemui titik noktahnya. Sayangnya, profil pelakunya ini bukan sahaja melibatkan penjawat awam dan juga swasta. Ia juga melibatkan orang-orang yang bergelar sebagai VVIP atau individu-individu yang berjawatan tinggi ataupun di kalangan orang kenamaan di dalam negara kita ini. Namun apa yang mengecewakan adalah laporan tentang perbuatan buruk ini masih lagi belum memberikan kesedaran kepada seluruh masyarakat luar sana. Ramai di kalangan mereka yang masih lagi tidak tahu
masih lagi tidak sedar atau masih tidak lagi memahami akibat dan kesan buruk yang akan berlaku daripada perbuatan menerima dan memberi rasuah ini. Mengikut statistik tangkapan kes rasuah yang diwartakan secara rasmi di laman web rasmi SPRM pada tahun 2021, jumlah tangkapan adalah sebanyak 851 kes. Manakala pada tahun ini setakat bulan Februari jumlahnya mencatat sebanyak 243 kes. Kedudukan Malaysia dalam Indeks Persepsi Rasuah ataupun dikenali sebagai CPI pula jatuh ke tangga 62 untuk tahun 2021 selepas kita jatuh ke tangga 57 pada tahun 2020. Presiden Transparency International Malaysia ataupun TMI berkata, daripada 180 buah negara, Malaysia mencatatkan skor 48% berbanding skor 51% pada tahun yang sebelumnya. Saya di sini akan menerangkan kepada semua tentang pandangan agama Islam terhadap perbuatan rasuah dalam kalangan masyarakat di negara kita. Dalam Islam, kita dilarang sama sekali untuk melakukan perbuatan terkutuk, iaitu rasuah ataupun rasiwah yang diambil dari bahasa Arab yang bermaksud sebarang pemberian ataupun penerimaan suapan yang bertujuan memasukkan kebenaran dan membenarkan yang palsu. Hal ini berkaitan dengan tugasan rasmi seperti penglibatan penjawat awam. Dalam Islam juga mengatakan, apa yang ada di bumi semuanya adalah harus selagi tiada dalil ataupun nas yang berkaitan dengan pengharamannya dan terbukti perbuatan rasuah adalah haram di sisi agama Islam. Justru firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 157 yang bermaksud ia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik dan ia mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk. Antara contoh lain berkaitan konteks pengharamannya adalah perbuatan riba. Pandangan agama lain terhadap rasuah. Agama Kristian, rasuah ialah wang, bantuan atau perlindungan lain yang diberikan sebagai pertukaran untuk mempengaruhi seseorang mempercayainya. Dari segi agama Kristian, dalam kitab Bible telah jelas menyatakan bahawa memberi atau merasuah adalah perkara yang jahat. Perkara ini dapat kita ketahui melalui hukum Tuhan yang telah diberikan kepada Musa untuk diberikan kepada orang Israel. Melarang untuk mengambil rasuah kerana rasuah membutakan orang yang berakal budi dan mentadbirkan perkataan orang yang benar. Hal yang sama juga diulang dalam Ulangan 16:9. Jangan mentadbirkan keadilan, jangan memilih kasih, jangan merasuah kerana rasuah membutakan mata orang bijak dan mentadbirkan perkataan orang benar. Kesan negatif merasuah telah jelas dinyatakan dalam kedua ketika ini. Rasuah menyelewengkan keadilan. Ia adalah perkara yang membutakan terhadap kebijaksanaan dan mengaburkan kebenaran serta menyeleweng atau mentadbirkan kata-kata mereka yang akan menjadi benar di hadapan Tuhan. Selain itu, terkutuklah yang menerima rasuah untuk menumpahkan darah orang yang tidak bersalah dan semua orang berkata amin. Hal ini menunjukkan bahawa rasuah merupakan perbuatan yang terkutuk dan dikeji dalam agama Kristian dan dipersetujui oleh semua orang. Hari sekali, kes rasuah merupakan perkara yang tidak dapat diambil mudah dari sisi undang-undang kerana kes rasuah boleh melibatkan pembunuhan orang yang tidak bersalah. Jika seorang hakim menerima rasuah untuk menghukum mati atau memenjarakan orang yang tidak bersalah, dia merupakan orang yang terkutuk seperti yang kita tahu dalam Ulangan 27-25. Terkutuklah sesiapa yang merasuah untuk menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Amin. Kesimpulannya, rasuah daripada pandangan agama Kristian tidak lari jauh daripada pandangan agama lain. Pendek kata, rasuah merupakan gejala sosial yang tidak patut diamalkan. Demikianlah, pihak kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang dengan melaksanakan hukuman untuk melahirkan rasa takut terhadap seseorang yang berniat untuk melakukan jenayah rasuah. Sudah terang lagi bersuluh bahawa semua agama melarang akan perbuatan rasuah.
rasuah. Dari sudut agama Islam, hukum rasuah adalah haram dan larangannya sudah tertulis di dalam Al-Quran dan hadis. Selain itu, agama Kristian juga telah menyatakan bahawa memberi dan menerima rasuah adalah perbuatan yang jahat. Maka jelaslah bahawa perbuatan rasuah adalah perbuatan yang keji dan tidak disukai oleh semua pihak. Jadi marilah kita sama-sama memainkan peranan dalam membanteras jenayah rasuah. Rasuah adalah musuh utama. Sebelum akhirnya video ini, jom kita sama-sama menyaksikan video tentang rasuah hasil petikan daripada YouTube. Mari saya belanja. Janji awak semua pilih saya sebagai pengerusi mesyuarat malam ni. Mael, ini rasuah namanya. Kami tak nak rasuah. Kami nak makan rezeki yang halal. Alah, ini bukan rasuah. Saya belanja makan je. Jika niat kamu nak mendapatkan sokongan atau undi kami untuk kamu dapat jawatan tu, rasuah lah namanya tu. Kami yang terima pun dianggap salah di sisi undang-undang. Alas, berapa sen sangatlah nasi lemak tu? Sikit atau tinggi nilai rasuah tu tak penting, Mael. Macam mana tu Pak Abu? Bayangkan, kerana rasuah, senjata api, dadah, pengganas, semuanya boleh masuk ke dalam negara ni. Siapa yang terima bahananya? Kita semualah. Rasuah adalah penjenayah. Anda boleh lakukan perubahan. Perangi rasuah.